Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ais Nabila binti Darul Ihsan, bernombor metrik 1192387. Saya akan membentangkan pengenalan daripada kumpulan kami. Masyarakat berbilang bangsa dan kaum terdiri daripada 3 kaum yang terbesar seperti Melayu, Cina dan India merupakan halangan yang utama kepada penyatuan kesepaduan nasional di Malaysia. Hal ini kerana banyak cabaran yang menjadi batu penghalang seperti isu-isu perkauman sering dibangkitkan seperti perbezaan warna kulit, perbezaan agama, hak-hak keistimewaan yang ada pada orang Melayu dan juga seperti kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tambahan lagi, peradaban di Malaysia haruslah dibentuk dengan keharmonian, keamanan dan sejagat agar semua cabaran dan halangan dapat dibendung untuk menuju kesepaduan nasional mengikut acuan yang betul dan teliti. Proses penyatuan kesepaduan itu haruslah dijadikan sebagai elemen penting dan tunjang kepada negara bagi mengekalkan penyatuan sesama kaum di Malaysia. Objektif kajian: mengenal pasti latar belakang peradaban setiap kaum iaitu Cina, India dan Melayu di Malaysia. Mengenal pasti kesan kejatuhan nilai etika kesepaduan dalam setiap kaum di Malaysia. Mengetahui tahap kefahaman pelajar USIM terhadap nilai dan etika peradaban setiap kaum di Malaysia. Permasalahan kajian: salah satu cabaran negara untuk menjadi sebuah negara yang maju adalah untuk melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Nilai menjadi ukuran dan pegangan tentang baik buruk atau cantik hudur sesuatu perlakuan berasaskan kelaziman atau kebiasaan masyarakat. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti nilai dan etika peradaban setiap kaum di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat moden kini tidak endah akan kehidupan yang penuh kesepaduan nasional. Selain itu, masyarakat juga kini tidak lagi mengamalkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam setiap kaum iaitu sama ada bangsa Melayu, India, Cina dan sebagainya. Bagi memastikan keharmonian serta kesepaduan dapat dicapai, hal ini telah menyebabkan keruntuhan moral serta sukar untuk mencapai kesepaduan nasional di Malaysia. Seterusnya, lokasi kajian. Kaji telah memilih Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dinilai sebagai lokasi kajian bagi menjalankan kajian ini. Pengkaji memilih USIM untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar USIM terhadap nilai dan etika kaum di Malaysia. Terdapat banyak data yang diperolehi untuk dianalisis daripada kajian ini. Bagi skop kajian pula, pengkaji memilih pelajar-pelajar USIM bagi mengetahui nilai peradaban setiap kaum berdasarkan objektif yang dinyatakan bagi mengenal pasti punca kejatuhan nilai dan etika kesepaduan dalam setiap kaum dan memahami kepentingan penyatuan kesepaduan nasional kaum di Malaysia. Pengkaji juga menganalisis data yang diterima daripada responden untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar USIM terhadap nilai dan etika peradaban setiap kaum di Malaysia. Kajian literatur. Kajian oleh Ruslan Hassan, Farid Mazzin, Kasih Abu Bakar dan Azmul Fahimi Kamaruzaman 2020 telah mengkaji tentang kefahaman nilai etika dan moral pelajar di institusi pengajian tinggi. Perkara yang harus diberi perhatian bagi melahirkan pelajar yang berakhlak mulia adalah dengan memberi penekanan kepada aspek kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral yang menjurus kepada pembinaan peradaban. Hal ini bagi melahirkan pelajar yang berilmu dan beriman, berakhlak mulia serta bersedia menangani cabaran dalam dunia global. Hasil kajian menunjukkan nilai etika dan moral semakin tidak dititik beratkan dan memperlihatkan senario semakin terpinggir dalam kehidupan seharian, khususnya dalam kalangan pelajar. Implikasi kajian ini boleh digunakan sebagai garis panduan kepada organisasi yang terlibat dalam usaha mereka untuk membangunkan nilai etika dan moral ini dalam memperkukuhkan sasiah mahasiswa ketika menempuh universiti sebelum mereka melibatkan diri ke alam pekerjaan kelak.
Metodologi kajian. Pengkaji menggunakan dua kaedah pendekatan iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini bermaksud satu pendekatan yang menggunakan kaedah soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Oleh itu, dalam kajian ini, kami memfokuskan kepada kaedah soal selidik melalui borang secara atas talian. Pengkaji telah menyediakan 15 soalan kepada responden untuk dijawab. Kuantitatif pula ialah pengkaji menggunakan artikel ilmiah, internet dan lain-lain secara atas talian sebagai rujukan untuk kajian ini. Bagi mendapatkan satu data yang boleh dipercayai, pengkaji telah merujuk laman web yang sahih seperti jurnal, buku, laman web berdaftar dan lain-lain. Konsep atau latar belakang kajian. Dapatan kajian. Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden terhadap soal sidik yang dijalankan. Kajian ini telah dianalisis menggunakan borang soal sidik secara maya atau lebih dikenali sebagai Microsoft Form sebagai instrumen kajian. Hasil dapatan kajian yang dikemukakan dalam bab ini adalah untuk menghuraikan jawapan kepada objektif kajian. Pemerhatian. Pengkaji telah membuat pemerhatian terhadap tempat kajian sebelum mendapat responden. Tempat kajian yang dipilih ialah Universiti Sains Islam Malaysia. Pemerhatian yang dibuat oleh pengkaji adalah tempat, kemudahan internet dan kawasan sekeliling Universiti Sains Islam Malaysia supaya mendapat kerjasama dan tindak balas yang baik daripada mereka. Pengedaran borang soal selidik. Apabila kajian ini dijalankan, pengkaji telah mengadakan borang soal sidik kepada sejumlah orang responden yang terdiri daripada masyarakat Malaysia, terutamanya pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Kaedah ini digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kajian dan maklumat responden kajian dikumpulkan bagi mendapat data dalam kategori kuantitatif. Dalam proses mengadakan borang soal sidik, kebanyakannya patuh dan memberi kerjasama dan juga mengambil masa beberapa hari untuk menyelesaikan borang soal selidik. Akhir sekali, barulah pengkaji dapat menyempurnakan borang soal selidik atas kerjasama 63 orang responden yang terdiri daripada 21 orang lelaki dan 42 orang perempuan. Okey, jadi kita akan ke arah kesan peradaban ke atas berlainan kaum di Malaysia, iaitu yang pertama sekali kesan daripada segi politik. Apakah yang dimaksudkan dengan kesan politik? Dari segi politik kita boleh lihat pengalaman sistem demokrasi berparlimen, pilihan raya dan juga penglibatan tiga kaum terbesar dalam politik yang kita boleh rungkaikan iaitu Cina, India dan Melayu. Ini merupakan satu pembaharuan yang baru dalam era kita, iaitu dibandingkan dengan zaman tradisi yang lama. Okey, jadi dekat sini kita telah membuktikan tiga kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India telah menerima idea politik moden di mana setiap parti berlainan bangsa boleh bersatu dalam sebuah parti politik. Begitu juga dengan sistem demokrasi dan pilihan raya telah menjaya ataupun telah terlaksana dengan melibatkan semua kaum dalam politik Malaysia ini secara aman, walaupun ada sedikit kekacauan ataupun gangguan dari segi teknikal maupun dari segi permasalahan antara pihak atasan dan pihak bawah. Okay, jadi pada peringkat ini juga kita juga telah mewujudkan kerjasama di kalangan elit mewakili berbagai-bagai kumpulan etnik bagi menuntut kemerdekaan yang terdiri daripada kalangan kelas menengah. Kita akan bergerak ke isi yang kedua, iaitu kesan dari segi sosial. Apakah maksud kesan sosial dari segi perspektif negara Malaysia? Kesan sosial dapat dilihat kepada pembaharuan dari segi aspek seperti dalam bidang pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Dari segi sosial, kita dapat lihat sejak zaman penjajahan setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal di mana kebanyakan orang Melayu tinggal di kampung dan kawasan pinggir bandar. Orang Cina pula di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. Itu yang kita lihat pada zaman dahulu. Jadi keadaan ini berlalutan sehingga kini di mana kebanyakan masyarakat Cina masih lagi tinggal di bandar-bandar besar serta sedikit masyarakat Melayu dan India. Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain iaitu sekolah Inggeris, Melayu, Cina, India dan agama. Dalam hal ini juga orang Melayu menghantar anak mereka ke sekolah Melayu, orang Cina menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina dan begitu juga bagi orang India. Amat malang lagi semua buku teks dan guru-guru juga dibawa dari negara asal mereka.
Dengan kata lain, segala kurikulum sekolah berkenaan adalah melibatkan di negara masing-masing. Jadi dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil dan bersatu padu dan progresif. Okey, jadi yang terakhir sekali iaitu kesan ekonomi. Apakah pula yang dimaksudkan dengan kesan ekonomi? Kesan ekonomi ini di Malaysia bolehlah dikatakan telah bermula apabila adanya berhubungan dengan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Apa yang lebih penting adalah penglibatan masyarakat tempatan dalam ekonomi perdagangan dan perindustrian. Jelas, kita lihat hubungan etnik iaitu dari segi ekonomi pula dengan jelas menunjukkan pemisahan kaum dengan orang Melayu masih kekal dengan ekonomi tradisional secara kecil-kecilan dan sektor pertanian. Manakala orang Cina mencuburi bidang perniagaan dan perdagangan dan orang India bekerja di sektor ladang. Dasar British melalui konsep pecah dan perintah ini sangat sukar hendak diubah walaupun setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Justru itu diperkenalkan DEB sebagai usaha untuk menghapuskan pengenalan ekonomi mengikut kaum. Jadi kita lihat sekarang ini desakan ekonomi telah menolak mereka untuk menuntut sesuatu di luar batasan. Keadaan seperti ini menyebabkan pihak kerajaan terpaksa menilai semula dasar-dasar ekonomi yang diamalkan sebelum ini. Dan kita lihat orang Cina, India dan Melayu juga sekarang ini bekerjasama dalam meningkatkan ekonomi di Malaysia. Nilai etika pelbagai peradaban adalah elemen penting penyatuan kesepaduan nasional. Apa itu etika? Etika yang juga dikenali sebagai falsafah moral merupakan satu cabang falsafah yang mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Apakah implikasi nilai etika pelbagai peradaban terhadap masyarakat pelbagai kaum? Apabila nilai etika ini dipraktikkan oleh masyarakat pelbagai kaum, ia secara tak langsung akan mengelakkan berlakunya perselisihan antara kaum yang mana akan menggugat keamanan negara. Seperti yang telah kita ketahui, pejuang terdahulu telah bersusah payah berjuang untuk membolehkan kita menikmati kemerdekaan dan kebebasan yang kita kecapi sekarang. Kita sebagai pewaris generasi terdahulu haruslah mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Imej negara di mata dunia juga dikenali sebagai negara yang kaya dengan pelbagai bangsa dan budaya. Keunikan yang menjadi kebanggaan negara ini seharusnya dipelihara sebaiknya. Dengan memupuk nilai etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai kaum merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan kesatuan antara kaum. Dalam perlembagaan Malaysia juga, setiap individu dibenarkan untuk mempraktikkan agama dan kepercayaan masing-masing. Ia merupakan hak kebebasan individu untuk mengamalkan mana-mana agama dan kepercayaan selagi tidak ada unsur perhinaan terhadap mana-mana kaum. Nilai etika dan peradaban secara tak langsung mendidik masyarakat pelbagai kaum untuk menghormati hak individu. Kepelbagaian masyarakat dan etnik di Malaysia Berdasarkan objektif kajian, masyarakat yang penuh nilai beretika dan mempunyai peradaban merupakan asas utama kepada negara yang bangun. Ia juga bagi mengekalkan sesebuah negara itu agar sentiasa bersatu padu, aman dan tolong-menolong walaupun berlainan agama, bangsa dan kaum yang pelbagai. Dalam konteks bahasa, keunikan yang ada pada setiap kaum itu merupakan lambang utama kerana ianya yang menghidupkan keunikan itu sendiri. Jika mati, maka hancurlah sesuatu kaum itu tanpa adanya penyatuan yang harmonis seperti yang dimatlamatkan oleh negara Malaysia. Justru itu, tidak heranlah jika negara Malaysia mempunyai bangsa yang berbilang dan rakyatnya yang sentiasa bertanggungjawab untuk menjaga keamanan bagi merealisasikan dan mencapai kesepaduan nasional itu sendiri di negara kita.